Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Imam Ibn Katsir, nama yang tidak asing lagi dalam kalangan kita, tambahan pula di dalam dunia Islam. Beliau merupakan seorang ahli muhaddisi, mufassirin dan juga ahli sejarawan Islam. Beliau telah banyak menghasilkan karya-karya yang hebat, antaranya Al-Bidayah wal Nihayah, Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Risalah fil Jihad dan banyak lagi karya-karyanya. Tetapi karyanya yang paling agung adalah tafsir Al-Quran Al-Azim, yang mana menjadi sumber rujukan dan kajian utama bagi seluruh institusi ilmu Islam sehingga ke hari ini. Namun begitu, sudahkah kita mengenali siapa Imam Ibn Katsir ni? Bagaimana sejarah dan perjalanan hidup dia? Manhaj apakah yang digunakan oleh Imam Ibn Katsir? Serta sumbangan apakah yang diberikan oleh Imam Ibn Katsir di dalam dunia penyebaran ilmu Islam? Jadi, untuk kita tahu lebih lanjut, jom kita tengok video ni sampai habis. Biografi Ibn Katsir. Nama penuh Ibn Katsir ialah Imad Ad-Din Abu Al-Fida Ismail Ibnu Amru Ibnu Katsir Ibnu Zara' Al-Busra Al-Dimashqi. Beliau merupakan seorang ahli fiqh, ahli sejarah, ahli hadis dan ahli tafsir yang terkenal. Beliau lahir di desa Mejdal dalam wilayah Busra pada tahun 700 Hijrah bersamaan dengan 1301 Masihi. Ayahnya bernama Syihab Ad-Din Abu Hafs Amru Ibn Katsir yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya. Ibn Katsir terkenal dengan daya ingatannya yang kuat berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan seluruh Al-Quran. Menurut pendapat Al-Dawudi, beliau juga pakar dalam bidang ilmu makni, nahwu dan bahasa Arab. Antara guru-guru beliau ialah Burhanuddin Al-Jazari, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Al-Mizi, Ibn Qayyim dan banyak lagi. Banyak karya ilmiah yang diwariskan oleh Ibn Katsir. Di antaranya ialah Tafsir Al-Quran Al-Azim. Kitab ini menjadi kitab yang tersahih hingga saat ini, di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari. Beliau wafat pada tanggal 26 Sya'ban 774 Hijrah bertepatan dengan bulan Februari 1373 Masihi pada hari Khamis. Dikebumikan di pemakaman Sufi tepat di samping makam gurunya, iaitu Ibn Taymiyah. Seterusnya, kita pergi pula kepada cara pengenalan metodologi manhaj Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam menulis karya-karyanya. Yang pertama, dalam menulis karya yang berbentuk tafsir, iaitu tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menggunakan 5 metod. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Hadis. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan aqwalus sahabah. Yang keempat, tafsir Al-Quran dengan kata-kata para tabi'in seperti Hasan Al-Basri. Dan yang kelima, tafsir Al-Quran dengan menggunakan hukum-hukum ijma' para ulama dalam perbincangan hukum fiqh. Manhaj Al-Imam Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah ta'ala adalah berdasarkan metod tahlili, iaitu secara analitik dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran. Dan juga metod yang digunakan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah ta'ala adalah berbentuk tafsir bil maksur, iaitu tafsir ayat Al-Quran menggunakan ayat Al-Quran yang lain. Bila mana ada ayat Quran yang mujmal, dia akan mendatangkan ayat Quran yang lain bagi menerangkan ayat yang pertama tadi. Dan juga bila kita lihat dalam karyanya, beliau tidak menggunakan kalimah-kalimah uslub-uslub yang terlalu payah dan ianya mudah untuk difahami. Dan seterusnya, beliau memasukkan uslub Israiliyat, kisah-kisah lama yang muktabar, yang sahih daripada kitab-kitab lama dan kitab-kitab baharu. Seterusnya, dalam meletakkan hadis-hadis dalam karyanya, Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah ta'ala akan memastikan bahawa kesahihan hadis tersebut dinilai berdasarkan turuk ilmu al-jarh wa ta'dil. Syekh Muhammad Ajah Al-Khatib dalam mendefinisikan ilmu ini bahawa al-ilmu allazi yabahasu fi ahwali ruwah min haitsu qubulin wa riwayatihim aw raddah. Satu ilmu yang mengkaji tentang keadaan
sanad dan matan orang yang meriwayatkan hadis, sama ada untuk menerima ataupun untuk menolaknya. Di antara kitab-kitab lain, Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah ta'ala yang juga menggunakan manhaj metodologi yang sama, iaitu Bidayah wa Nihayah, iaitu satu kitab yang sangat famous, terkenal di dunia Islam ini dalam bab sejarah, bab akidah, falsafah, syariah dan akhlak. Antara sumbangan Ibn Katsir tidak lain tidak bukan dalam bidang keilmuan. Hal ini dapat dibuktikan melalui para ulama sebagai kesaksian atas keahliannya dalam beberapa bidang yang diceburi. Antara lain ialah dalam bidang fiqh, dalam bidang sejarah, dalam bidang tafsir maupun hadis. Dalam kesemua bidang ini, Ibn Katsir merupakan seorang yang alim. Hal ini dapat dibuktikan melalui Mana' al-Qattan dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, di mana beliau berkata, Ibn Katsir merupakan seorang yang faqih dalam bidang fiqh, seorang yang cerdas dalam bidang hadis, seorang yang sejarawan yang unggul, dan juga pakar tafsir yang hebat. Selain itu juga, Ibn Katsir seorang yang aktif dalam politik kenegaraan. Antara sumbangannya dalam bidang politik kenegaraan ialah pada tahun 741 Hijrah, beliau telah melakukan penyelidikan dan penyiasatan dan yang akhirnya dapat menjatuhkan seorang sufi zindik yang telah mengaku dirinya sebagai Tuhan, yakni Hulul. Selain itu juga, pada tahun 751 Hijrah, Ibn Katsir telah berhasil menggagalkan pemberontakan Amir Baibura pada masa zaman Khalifah Mu'tadi bersama ulama yang lain. Dan akhir sekali, pada tahun 759 Hijrah, Ibn Katsir pernah diminta oleh Amir Munjad untuk mendapatkan kebijaksanaannya dalam membantras korupsi dan juga rasuah yang berlaku pada tahun tersebut. Alhamdulillah, sebelum kita mengakhiri kongsian melalui video ini, marilah kita melihat atau membahas kembali apa yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Antaranya adalah biodata. Nama sebenar beliau adalah Imad-Din Abu Al-Fida Ismail Ibnu Amru Ibnu Al-Katsir. Yang kedua, kita pergi kepada metod atau manhaj yang telah digunakan Ibnu Al-Katsir dalam mentafsir kitab-kitabnya. Ada 5 metod yang telah digunakan oleh Ibnu Al-Katsir dalam mentafsir kitab. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan Al-Hadis. Dan yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan Aqwalus Sahabah. Yang keempat, tafsir Al-Quran dengan kata-kata para tabi'in. Dan yang kelima, tafsir Al-Quran dengan ijma' para ulama. Seterusnya, kita pergi kepada sumbangan yang telah diberikan oleh Ibn Katsir. Yang pertama, dari segi bidang keilmuan. Yang kedua, dari segi bidang fiqh. Yang ketiga, dari segi bidang sejarah. Yang keempat, dari segi bidang tafsir maupun hadis. Diharapkan apa yang telah disampaikan oleh kami melalui video ini memberi manfaat yang banyak maupun sedikit. Dan seterusnya, moga-moga menjadi manfaat kepada kita pada masa kini dan masa akan datang, dan kita dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.